Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Khabar Ustaz sihat? Alhamdulillah, masya-Allah. Siapa di sana? Haji Ahmad. Ahmad Jantan, saya masih cuba saya main line ni. Masya-Allah. Okey. Alhamdulillah. Berkat doa semua. Alhamdulillah. Ni Ustaz yang saya bagi tu untuk spray tu kan. Ya. Ustaz jangan buang tu Kenapa? Kalau Ustaz dah habis, kan Ustaz ada yang dalam botol tu, saya kasih Ustaz satu botol tu kan. Yang tif satu botol tu kan. Botol kecil tu. Ustaz ambil air mineral atau from the machine kan. Taruh isikan, belakang Ustaz taruh 3 titik aja kat dalam dia. Okey. Itu dah sama macam yang satu botol yang saya bagi Ustaz tu. Oh, masya-Allah. Jadi Ustaz gunakan itu untuk spray ya. Okey. Masya-Allah. Itu memang petua masa Covid ke boleh? itu memang cengkeh Ustaz. Okey. Itu memang cengkeh tu. Terima kasih ya Jamat, insya-Allah. 3 titik lebih. 3 titik, 4 titik pun tak apa. Ya. Lebih daripada 7 tak jadi. Dia cuma kalau dia lebih tu dia rasa ini sikit lah. Macam rasa cengkehnya banyak. Minyak apa tu? Tif. Haji Ahmad, kalau live video, kalau ada botol di tangan sekarang tunjukkan je lah. InsyaAllah. Sebelum kita mulakan kelas. Alah, muskil lah. Itulah. Pagi-pagi pula tu. Marketing. Tu dia. Haji Ahmad tunjukkan tu. Dia dekat-dekat sikit Haji Ahmad. Dia datang hilang. Clear Nampak tu? Dia terbalik, awak kena spell terbalik lah. Okey, saya rasa kita dah 10-6 minit. InsyaAllah kita boleh mulakan. Seperti mana biasa, saya mohon kerjasama untuk kita mute-kan video kita, insyaAllah. Dan saya akan share screen selepas ni dengan izin Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Boleh. Boleh kita mulakan insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dikasihi Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, pertamanya marilah sama-sama kita dahulukan insya-Allah dengan umil kitab dengan surah Al-Fatihah sebelum kita memulakan pengajian kita di Zoom pada insya-Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi, amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih terus disayangi oleh Allah dengan memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, bahkan membolehkan kita menghayati nikmat-nikmat tersebut, iman dan Islam.
Alhamdulillah kita turut dikurniakan oleh Allah kesihatan walaupun ada turun naiknya dalam Ramadan yang lalu dan Syawal ini yang masih ada berbaki. Meskipun kita berada dalam fasa yang insya-Allah mudah-mudahan berakhir pada 13 Jun ini nanti, kita masih terus dapat mengamalkan dan menghidupkan ajaran-ajaran agama kita, alhamdulillah. Saya mengambil kesempatan Syawal yang masih ada walaupun telah diajukan permohonan tersebut, ucapan tersebut pada melalui pelbagai message grup WhatsApp dan sebagainya. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya yang masih ada setakat ziarah 2 orang saja, di mana saya juga mengambil kesempatan untuk menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf lah sekiranya terdapat kata-kata ataupun apa juga pun tingkah laku dan sebagainya yang kurang menyenangkan, anggaplah ianya merupakan kelemahan daripada diri saya sendiri. Terima kasih sekali lagi di atas kesudian bersama-sama pada pagi ini, dan kita mengambil kesempatan ini untuk welcome, mengucapkan selamat datang kepada pegawai Markom kita masjid yang baru, Cik Afiqah, di mana beliau merupakan hos pada pagi ini dan sekaligus mengambil alih tugas-tugas yang sebelum ini menjadi hos daripada Ustaz Abdullah dan Ustaz Zubair. Terima kasih Cik Afiqah kerana join us daripada untuk kelas-kelas pengajian kita ini, insya-Allah. Baik, saya ingin minta izin untuk saya share skrin. Ya. Okey, bagaimana? Slide saya dah kelihatan, insya-Allah. Ya Ustaz, very clear. Okay, alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Insya-Allah dijangkakan pagi ini dan untuk mungkin satu lagi sesi pertemuan kita, saya rasa juga di dalam Zoom,
kita akan menghayati surah Al-Kafirun. Dan kita pun sedang menjangkau penghujung juz amma ni. InsyaAllah pihak masjid belum memutuskan apakah langkah-langkah seterusnya. InsyaAllah sama ada kelas ini akan berlanjutan ataupun sebagainya lah, insyaAllah. Baik. Surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit pengenalan berhubung dengannya. Kita boleh rujuk kepada apa yang telah dikirimkan oleh cikgu besar kita, di-sharekan bersama, iaitu slides ataupun nota slides dalam bentuk soft copy. Pertamanya, surah ini dalam kategori surah-surah Makkiyah. Jelasnya adalah surah-surah yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Surah yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila lengkap ianya diturunkan sebagai satu surah. Nabi pertama kali menyampaikan kepada orang-orang Makkah, orang-orang musyrikin Quraisy. Surah ini adalah merupakan dari sudut sejarahnya adalah surah yang ke-109 dan ke-18 diturunkan. Bermakna ia tergolong dalam golongan antara surah-surah awal, dan daripada sudut sejarah di lain sudut, ia adalah merupakan antara surah-surah yang diturunkan ketika Nabi sedang giat berdakwah. Bahkan dakwah Nabi ini sedang giat disekat oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Dan surah ini turunnya selepas surah Al-Ma'un. Alhamdulillah, surah Al-Ma'un kita telah pun sama-sama khatam padanya, walhamdulillah. Dan ia turun sebelum surah Al-Fil. Kita sedia maklum surah Al-Fil, begitu juga dengan surah selepasnya iaitu surah Quraisy adalah antara surah-surah yang kemudiannya memaparkan tentang kurniaan Allah, kelebihan yang Allah berikan kepada kaum Quraisy, penduduk Makkah secara umumnya. Makna Al-Kafirun. Al-Kafirun bermaksud orang-orang kafir. Dan kafir itu juga merangkumi makna orang-orang ingkar. Bila kita membicarakan tentang antara Islam dengan non-Muslim, kelompok manusia sebagai orang Islam dengan yang bukan Islam. Bila kita katakan Al-Kafirun, ia menjurus kepada persoalan akidah, soal tauhid, keimanan dan sebagainya. Tapi bila mana kita bicarakan Al-Kafirun ini dalam skop, hatta dalam lingkungan sesama Muslim, orang-orang Al-Kafirun ini juga ada dimaksudkan orang-orang yang ingkar. Sebab adanya Muslim, adanya orang-orang Islam yang mengabaikan, bahkan mengingkari ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Adanya orang-orang Islam suka hatta menimbulkan perkara-perkara yang akhirnya merosakkan imej Islam itu sendiri dan sebagainya. Jadi bila dinamakan orang-orang kafir, kita harus melihat daripada di mana ia dibicarakan. Umpamanya bila muncul hadis, Nabi SAW pernah bersabda, "Man tarakas solah faqad kafar." Barang siapa yang meninggalkan solat, maka kufurlah dia. So hadis ini secara umum menyebutkan orang yang tinggalkan solat jadi kafir. Tapi ia harus dilihat di mana konteks hadis ini kita guna pakai. Kalau sekiranya hadis ini kita guna pakai
untuk orang-orang yang tak mahu mendirikan solat kerana memang dia merasakan solat itu tak perlu. Ya, mungkin hadis ini faqad kafar, dia kafir bermakna mungkin tindakannya ini boleh mengeluarkannya daripada Islam. Tetapi apabila kita menghayati hadis ini, bila seseorang itu meninggalkan solat ia kafir, bermaksud ia meninggalkan solat itu kerana lalai, kerana ingkar, kerana lalai ataupun kerana jahil dan sebagainya, tak tahu tentang kepentingan solat dan sebagainya, tak seharusnya lah ia dikategorikan kepada orang-orang yang kufur akidah. InsyaAllah di penghujung ayat yang pertama ni akan kita sama-sama hayati, di mana adanya slide pun yang kita sharekan, iaitu kategori manusia daripada sudut imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. So pada dasarnya makna al-kafirun ialah orang-orang kafir atau orang-orang yang ingkar. Sebab turunnya surah Al-Kafirun ini, kita sedia maklum, kebanyakan surah-surah di permulaan juz amma, iaitu daripada An-Nas sampai Ad-Duha. Kalau kita perhatikan, kebanyakan surah-surah ini ayat-ayatnya turunnya itu serentak. Kecuali macam kita dah katakan ada khilaf dan berbeza pandangan tentang turunnya surah Al-Ma'un. Ada yang kategorinya Makkiyah, ada kategorinya Madaniyah dan sebagainya. Tapi secara umumnya kebanyakan surah-surah ini, surah-surah juz amma di permulaannya turunnya sekaligus. Termasuklah surah Al-Kafirun yang sedang sama-sama kita hayatinya ini. Daripada riwayat Ibnu Abbas dan sahabat-sahabat lainnya, meriwayatkan bahawa surah Al-Kafirun ini turun sebagai jawapan kepada tawaran yang dibuat oleh orang-orang kafir. Dan orang-orang kafir ini adalah pemimpin-pemimpin Quraisy yang tidak beriman. Mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengoffer, menawarkan kepada Nabi kita supaya baginda menghentikan dakwah baginda. Tawaran yang diberikan oleh mereka adalah Muhammad, dalam satu riwayat disebutkan, bagaimana kalau kita berkompromi, setahun kita sembah Tuhan kau, setahun berikutnya engkau sembah Tuhan kita. Jadi kita bergilirlah. Setahun sembah Tuhan kau, setahun lagi sembah Tuhan kita. Riwayat yang lain ada menyebutkan giliran itu bukan jalannya setahun, tapi berbentuk hari. Satu hari kita sembah Tuhan kau, satu hari engkau sembah Tuhan kita. Macam mana pun, sama ada riwayat ini setahun sekali ke tukar-tukarnya, ataupun setiap hari ke, silih berganti. Akhirnya kita dapati bahawa surah ini turun sebagai jawapan kepada tawaran yang dibuat oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Maka itulah kita dapati bahawa permulaan surah ini ada perintah daripada Allah. Qul, sampaikan, katakan kepada mereka. Inilah dia surah Al-Kafirun, 6 ayat sebagaimana yang kita makluminya bersama. Surah ini timbul sekali lagi secara jumlah ataupun maksudnya itu disebutkan. Ada riwayat yang menyatakan
apabila pengharaman arak belum lagi dikuatkuasakan ataupun ditetapkan oleh Allah, arak itu pengharamannya sebagaimana yang kita maklumi bersama, ada peringkat-peringkat pengharamannya. Mula-mula turun ayat tentang arak ini ada baik dan ada buruknya, tapi keburukannya lebih banyak daripada kebaikan. So ayat tidak mansuh, hukumnya mansuh. Jadi pada ketika itu para sahabat ada yang nak minum arak, silakan. Sebab belum haram. Peringkat yang kedua di mana terkait dengan surah Al-Kafirun ini. Di mana ada sahabat, sebahagian riwayat menyebutkan Sayyidina Ali, wallahu alam, dalam solat membaca surah Al-Kafirun ini dan beliau menjadi imam. Jadi apabila membaca surah Al-Kafirun ini menjadi imam, tunggang terbalik ayat-ayat dan lafaznya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, yang sepatutnya Allah firmankan wala antum 'abiduna ma a'bud, tapi dibaca wa antum 'abiduna ma a'bud. Wala antum 'abiduna ma a'bud, kamu bukanlah penyembah apa yang aku sembah, tapi dibacakan wa antum 'abiduna ma a'bud. La-nya tu dibuang ataupun tak disebutkan. Dan kamu penyembah apa yang aku sembah. Wa ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku pun penyembah apa yang kamu sembah. So jadi tunggang terbalik. Ini kerana apa? Mungkin akal yang tidak stable kerana barusan minum arak, so masih berdengung, masih mabuk, maka itulah yang dikatakan larangan supaya jangan kamu mendekati solat ketika kamu wa antum sukara. La taqrabus solata wa antum sukara. Janganlah kamu mendekati solat ketika kamu mabuk, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Jadi maknanya tu kalau nak minum, jangan time dekat-dekat waktu solat lah. Waktu-waktu macam ni, sekarang ni, zuhur lama lagi kan, tu boleh lah nak minum. Maknanya minum arak masih boleh pada ketika itu. Sehinggalah peringkat yang seterusnya di mana pengharaman arak itu dikuatkuasakan dan barulah para sahabat berhenti daripada minum arak. Kita sedia maklum minum arak adalah antara kebanggaan orang-orang Arab dalam sesuatu majlis keramaian dan sebagainya. Hatta diriwayatkan pun dalam kitab Tarikh Sadril Islam, sejarah permulaan Islam, di mana Sayyidina Umar di zaman jahiliyahnya pun Sayyidina Umar sampai mampu membezakan ini arak datangnya daripada anggur, yang anggur ini adalah daripada Taif ke, daripada mana dan sebagainya. Ala kulli hal. Itu sedikit pengenalan tambahan yang terkait dengan surah Al-Kafirun ini. Sebab poin kita di sini adalah ayatnya agak berulang-ulang. Tapi akan sama-sama kita hayati, pengulangan dalam Al-Quran bukan siaran ulangan. Bukan siaran ulangan. Maknanya Zoom ini sekarang ini kalau yang direkodkan, jika teman-teman jamaah sekalian nak dengar balik apa yang kita sebutkan sekarang ini, samalah nantinya yang akan kita dengari lagi. Sebab ia direkodkan. Itu memang ulang tayang. Tapi Al-Quran bila ulang tayang, pastinya tidak sama kalau ayat ketiga diulangi, mengulangi ayat kedua, bermakna pengajarannya tetap berbeza antara ayat 2 dengan ayat 3. Ini contoh saja. 6 ayat daripada surah Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Qul, katakan wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang yang ingkar, yang enggan. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ada terjemahan tanpa perkataan akan. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Kita sedia maklum InsyaAllah pun bila kita hayati ayat kedua ni nanti, mungkin bukan dalam pertemuan pagi ni, perkataan a'budu adalah fi'il mudhari', present tense. Dan present tense, fi'il mudhari' ini, ia juga diguna pakai untuk makna seterusnya, continuous. Jadi, aku sentiasa tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kalau nak diikutkan, ayat 1 dan 2, kemudian kalau nak completekan dengan ayat 6, surah Al-Kafirun ni jadi 3 ayat pun dah cukup. Dah cukup. Tak perlu seakan-akan diulangi ayat 3 lah, ayat 4, kemudian ayat 5. Sebab maknanya tu berbolak-balik. Tapi sebagaimana yang kita sebutkan tadi, setiap firman Allah adalah mukjizat. Dan setiap mukjizat itu mengandungi hikmah yang tersendiri. Kenapa mukjizat tongkat Allah tidak berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Sebaliknya, Allah berikan kepada Nabi Allah Musa sebab ada keperluan dan hikmahnya yang tersendiri. Kenapa pula air keluar daripada celah-celah jari? Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, tidak Allah mukjizat ini, tidak Allah berikan kepada Nabi Allah Yusuf umpamanya, sebab mempunyai keistimewaan, keunikan dan keperluannya sendiri. Jadi begitulah. Aku sentiasa tidak menyembah apa yang sentiasa kamu sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud. Dan kamu pula, antum, kamu pula, abiduna, penyembah, ma, apa, a'bud, yang aku sembah. Kalau daripada segi bacaan, khususnya dalam ilmu yang turut diceburi oleh kebanyakan kita, termasuk Syekh SK kita, iaitu ilmu Tarannum, dari sudut bacaan dan sebagainya. Kalau kita menggunakan perkataan dengan hanya 2 harakat, umpamanya pada ayat yang kedua, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. So la a'budu tu 2 perkataan yang mana kita matkannya hanya 2 harakat. La a'budu ma ta'budun. Ataupun kalau kita gunakan 2 harakat, yang lain-lainnya kita nak kena ikut 2 harakat juga. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Setiap ayat ini kita baca dengan 2 harakat. Tapi kalau kita baca dengan 4 atau 6 harakat, la a'budu ma ta'budun. So ayat yang ketiga, wala antum, dipanjangkan 4 ataupun 6 harakat. Wallahu alam, ini daripada sudut sedikitlah daripada sudut bacaannya. Insya-Allah kita tak sesuai untuk sekejap menggunakan 2 harakat, sekejap menggunakan 4 harakat, sekejap menggunakan 6 harakat, sekejap menggunakan
18 harakat dan sebagainya. Orang tak pernah buat pun. Jadi ini daripada sudut bacaannya lah. Lagi-lagi kalau kita ni jadi imam, umpamanya di rumah dan sebagainya. Seterusnya, ayat yang keempat. Wala ana abidum ma abadtum. Kita sedia maklum jamaah, kalau dalam Mushaf Osmani ada alif dan alif itu di atas alif ada tanda sukun, tanda mati. So dia tidak dibaca panjang. Tapi kalau tak ada tanda mati, dia ada alif, dia dibaca panjang, 2 harakat. Kalau kita perhatikan perkataan ana dengan abid, na dengan a, dua-dua ada alif. Tapi na di situ, wala ana, kita tak boleh baca ana panjang sebab ada sukun di atasnya. Ada tanda mati. Ain alif. Alif atas sebelah selepas ain ni tak ada tanda mati. Dia dibaca panjang, dimatkan 2 harakat. Jadi wala ana abidun, tak boleh dibaca wala ana abidun. Insya-Allah. Ini kita maklumlah. Ramai di sini pun guru-guru ngaji, alhamdulillah, dan guru-guru ngaji ni pun dah banyak beralih ke Zoom dan sebagainya. Macam anak saya punya kelas terpaksa tunda sebab abah dia gunakan Zoom. Dia terpaksa gunakan pukul 11.30 nanti. InsyaAllah. Baik. Ayat kelima. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Perhatikan jamaah, ayat 3 dengan ayat 5 persis sama. Sama. Setiap patah perkataan, setiap susunannya sama. Tapi kita maklumi, ayat 3 dengan ayat 5 sama lafaznya, sama sebutannya, sama bacaannya, tapi pasti berlainan makna dan maksudnya. Sama ada yang sama tu yang sama yang tersurat tapi berbeza apa yang tersirat pengajarannya. Dan surah Al-Kafirun ini diakhiri dengan lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu, din kamu, agama kamu, cara kamu, pemikiran kamu, budaya kamu, waliyadin, dan bagiku agamaku, cara aku, akidah aku, pegangan hidup aku, dan seterusnya. Jadi inilah garis pemisah. Dan ia merupakan ayat penutup surah Al-Kafirun ini. Baik, boleh kita sambung ya, insya-Allah. Tadi disebutkan surah ini turun sewaktu orang-orang musyrikin Quraisy rancak menyekat dakwah Nabi SAW. Tapi mereka menyekat dakwah Nabi sebagaimana dalam sirah, tidak mereka gunakan secara kasar, secara keras. Seumpama pendekatan orang-orang Nasrani apabila menjajah wilayah-wilayah Islam ataupun mana jua pihak sekalipun. Mereka secara berperingkat. Inilah yang pernah juga kita share sebelum ini, peringkat-peringkat penentangan kaum Quraisy di Makkah. Iaitu sehingga turunnya surah Al-Kafirun. Sebab sehingga selepas surah Al-Kafirun ini, peringkat ini berterusan di Makkah.
Dan di Madinah pun permusuhan mereka, penentangan mereka pun berbeza. Iaitu termasuklah sebab-sebab yang mencetuskan peperangan Badar, peperangan Uhud dan peperangan Khandaq serta terbentuknya Suluh Al-Hudaibiyah, perjanjian damai Al-Hudaibiyah, hatta membawa kepada tahun ke-8 Hijriah, Fathu Makkah. Namun akhirnya kita dapati bahawa peringkat inilah peringkat-peringkatnya. Pertama sekali menghalangi para hamba sahaya. Kita pun maklumi antara sahabat-sahabat yang agak awal masuk Islam, orang-orang seperti Yasir dan keluarganya, Sumayyah, Ammar, mereka adalah orang-orang kebanyakan. Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu an, Bilal bin Rabah radhiyallahu an, dan ramai lagi. Mereka adalah antara orang-orang yang sama peringkat dengan hamba sahaya yang pernah dijual di pasar ataupun yang dibawa daripada luar setelah dibeli sahabat-sahabat ini. Dan para sahabat ini mereka masuk Islam. Jika kita pause di sini dan saya mengundang teman-teman jamaah untuk berbincang, dah hampir 30 minit, 35 minit saya berbicara seorang. Kalau saya open, saya buka sesi ini untuk kita berbincang ataupun memberikan pandangan sebab-sebab kenapa daripada sudut sejarah para hamba sahaya ini begitu mudah memeluk Islam. Okey, saya minta bagi yang ingin memberikan pandangan untuk unmute-kan dan berbicara, insya-Allah. Silakan. Saya rasa mute dengan unmute tak dikontrol oleh pihak host, insya-Allah. Saya tengok Haji Tari macam dah senyumnya tu, macam nak share sesuatu tu. Tuan Haji Farouk ke? Salam Ustaz. Boleh ulangi isu. Boleh ulangi isu perbincangan ini. Okey. Di peringkat pertama, dakwah Islam ini mudah diterima oleh peringkat hamba, para sahabat dari kalangan hamba sahaya. Apakah faktor yang menyebabkan para hamba sahaya ini begitu mudah menerima Islam? Terima kasih. Sama, insya-Allah. Ustaz, bila mereka memeluk agama Islam, mereka lebih bebas. Okey. Dia berdiri sama tinggi dengan semua orang, bukan sebagai orang musyrikin. Okay. That's what I think. Okey. Terima kasih Tuan Haji Farouk. Tuan Haji Farouk betul? Ya, saya. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Point valid alhamdulillah, pada pandangan saya cukup bernas. Terima kasih Tuan Haji Farouk. Memang Islam tidak memandang bulu, maknanya tu tidak membezakan antara manusia ini kecuali dengan takwa kepada Allah. Semua manusia ini sama darjat, sama martabat. Tak ada apa yang dinamakan, apa orang Melayu dulu sebut, atap genting, atap rumbia ke apa ke, umpamanya, tak ada lah. Semua sama. Tak ada antara dua darjat, tak ada. So, ini yang tak dapat diterima oleh para pemimpin. Sebaliknya, ia dapat diterima oleh para hamba. Sebab meletakkan mereka, macam Tuan Haji Farouk tadi sebut, berdiri sama tinggi. Alhamdulillah.
kita sedia maklum pernah saya share kisah penyair Antarah Ibnu Shaddad. Sebelum ia digelarkan Antarah Ibnu Shaddad, Antarah ini adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita hamba. Tapi hasil daripada perkongsian hidup wanita hamba itu dengan tuannya, iaitu Shaddad. Shaddad ini seorang pemimpin kaum. Jadi apabila dapat anak, Antarah ini disebut Antarah Abdu Shaddad, Antarah hamba Shaddad. Sebab anak dilahirkan oleh wanita hamba. Tapi Antarah ini mempunyai kelebihan. Pandai bersyair, hebat dalam hal-hal peperangan. Sehingga akhirnya diakui oleh ayahnya sendiri, Shaddad, dan memerdekakan dia. Sebab itu diminta mereka panggil Antarah ini dengan panggilan Antarah Ibnu Shaddad. Antarah anak Shaddad. Bukan lagi Abdu Shaddad. Terima kasih Tuan Haji Farouk. Ada pandangan lain insyaAllah? Ditindas, Ustaz. Hamba saya ditindas. Okay. Tak ada ketidakadilan. Okay. So point yang adalah keadilan yang dirasakan oleh hamba. Begitu? Nah, ya. Sari, boleh? Ya saya Pak Ustaz. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Syukran. Short and sweet. Masya Allah. Alhamdulillah. Keadilan sebab ialah macam point hampir sama dengan Haji Farouk tadi. Dapat berdiri sama tinggi. Masya Allah. Ada yang lain? Ya, nampaknya belum. Ini Zoom sulung kan, setelah dah lama tak Zoom. Jadi pula pagi mungkin warm up-nya belum menjadi lagi. Jadi terima kasih atas perkongsian Tuan Haji Farouk dan Tuan Haji Sari, insya-Allah. Itu antaranya. Kalau kita lihat para hamba ini begitu mudah. Lagi satu Ustaz. Oh ya. Hamba ni dia tak ada apa-apa, macam tak ada kedudukan. Dia tak ada apa-apa yang nak dimasukkan, nak dilepaskan jugalah. Jadi senang jugalah. Dia tak ada darjat, dia tak ada ni kan. Bukan Tan Sri Tun semua tak ada kan. Jadi mudah dia lah berdoa. Ya, itu je. Okey. Maknanya tu sekaligus mungkin nak menambah sikit. Bagi para hamba ni, dia merasakan dia tak ada masa depan. Maknanya mati dia hidupnya sebagai seorang hamba macam Antarah. Kalau kita lihat baca sejarahnya, dia pun sampai pernah meluahkan bahawa aku hidup sebagai seorang hamba dan aku bakal mati dikenang sebagai seorang hamba. Apa juga kebaikan yang aku bawa kepada tuan aku, iaitu ayah aku sendiri, bahkan perubahan kepada masyarakat aku tetap tidak akan dikenang hanya kerana aku ini seorang hamba. Status aku ni sebagai seorang hamba. Islam, Ustaz, ya. Toleransi seorang hamba pun amat tinggi. Jadi itu sebabnya mereka tertariklah dengan agama yang dibawa oleh Nabi kan. Toleransi seorang hamba maksudnya? Diorang endure a lot of pain and so therefore for them to terima agama Nabi SAW tu amat tinggi. Dan agama Islam eventually kan bukan hanya untuk orang-orang orang-orang yang hamba saja. Eventually dia untuk orang atasan juga. So bagi saya toleransi seorang hamba tu tinggilah. I don't know what else to say. Yeah. Itu dia. Cikgu Besau. Cikgu Besau kan? Okay. Yes. Okay. Salah ke?
Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Mungkin keadaan mereka tidak dipengaruhi ataupun mempengaruhi orang lain. Mereka bebas untuk bertindak. Jadi maka itulah sebabnya mereka bebas untuk memilih Islam sebagai agama dia. Maksud bebas saya kurang dapat tangkap ni Tuan Haji Gani. Maksud bebas. Bebas apa? Bebas untuk memilih Ustaz. Mereka bebas. Mereka tidak dipengaruhi oleh siapa dan dipengaruhi oleh siapa. Jadi mereka bebas untuk memilih sesuatu, bertindak sesuatu. Pada mereka apa yang mereka suka itu yang dilakukan Ustaz. Mungkin agaknya. Tuan Haji Gani ke? Saya. Masya Allah. Seiras namamu, suaramu dapat ku kenali. InsyaAllah. Okey. Terima kasih. Okey. Poin daripada Tuan Haji Gani, kalau boleh saya simpulkan adalah memang ya, tepat sekali. Seorang hamba tak boleh memilih apa yang ditetapkan oleh tuannya, itulah yang seharusnya ia terima. Hatta dalam perkara akidah sekalipun. Dia tak ada pilihan. Maknanya kalau tuannya hari ini berikan hamba lelakinya untuk pakai baju butterfly, dia kena pakai baju butterfly. Hamba lelaki ini. Sebab itu ditetapkan oleh tuannya. Dia tak ada pilihan. Tak ada kebebasan memilih. Sebaliknya dilihat Islam ni sebuah agama yang cukup terbuka. Dan itu kalau boleh saya simpulkanlah daripada apa yang telah diperkongsikan oleh Abang Gani kita. Dan daripada cikgu besar pula, kalau kita lihat ianya juga toleransinya sebagai menunjukkan bahawa Islam ini sebagai sebuah agama yang apa tadi istilah yang diguna pakai? Bantu saya cikgu besar. Kena unmute. What did I say? Toleransi agama, toleransi seorang hamba tu amat tinggi. Dan eventually tadi saya cakap tu agama bukan hanyalah untuk hamba, dia also pada eventually para tokoh-tokoh pun dapat masuk Islam lah. I don't know what I say lah. Okay. Understand. Okay. Yeah. Kalau saya boleh tambah sikit, kalau perhatikan kisah-kisah yang Allah sendiri wartakan dalam Al-Quran. Apabila Fir'aun dengan tukang-tukang sihir yang bertanding dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Apabila mereka tewas, tukang-tukang sihir ini merasakan bahawa kita campak ular kita sebenarnya bukan ular, tongkat. Tapi bila mana Musa lempar tongkat, kita lempar ular, kita lempar tongkat. Kita lempar tongkat kita memang tongkat, tak berubah jadi ular. Tapi Musa melempar tongkatnya berubah jadi ular. Dan ini bukan sihir. Dan akhirnya mereka beriman. Bila mereka beriman, si Fir'aun ni, yang besar punya Malaun, dia nyatakan, apakah wajar kamu beriman sebelum aku izinkan? So, bagi dia, macam hampir sama lah dengan Haji Gani tadi sebut. Iaitu, pemilihan itu sebenarnya ada di tangan pemimpin, bukan hamba saya. Alhamdulillah, kalau saya boleh katakan kita berhenti perbincangan kita di sini untuk setakat ni aja, kita dapati banyak poin yang menunjukkan bahawa seorang hamba itu merasakan macam tadi disebutkan, aku ada masa depan. Iaitu masa depan aku apa? Aku ada masa depan aku. Setidak-tidaknya aku bila mana mati dengan dasar aku ni beriman,
aku masuk syurga. Dan ini tidak ada dalam akidah orang-orang yang bukan Islam. Hak masuk syurga adalah hak pemimpin, bukan hak hamba. Maknanya kalau nak masuk syurga, seorang hamba tu nak masuk syurga, tuannya tak izinkan, malaikat tak berani nak beri masuk. Sampai gitu sekali. Sebab mereka merasakan mereka ini tuan. Harta dan sebagainya, pangkat mereka dapat membawa mereka akhirnya ke syurga. Itu bagi pandangan mereka. Jadi alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman jemaah yang berkongsi pandangan, poin yang mana menunjukkan bahawa memang para hamba sahaya mereka ini dapat menerima ajaran Islam. Kalau kita lihat apa yang di-share tadi, yang diperkongsikan tadi, boleh kita simpulkan adalah tentang keadilan dalam Islam ini adalah turut dirasakan. Jadi padahal kalau kita lihat ayat-ayat akidah yang dibawa oleh Nabi pada peringkat tersebut, kalau nak dilihat, ia merupakan antara ayat ataupun surah-surah awal diturunkan, menunjukkan bahawa mereka dah dapat merasakan bahawa hanya Islam yang promotkan apa yang dinamakan keadilan, seadil-adilnya. Sebab meletakkan hak pemilikan dan menentukan adalah di tangan Allah, bukan di kalangan ataupun di tangan para pemimpin mereka. Okey. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. I want to ask you, is it possible that, I'm just wondering, did the Muslims and Nabi walk the talk in the sense that they freed the slaves by paying off to the masters? Is that possible? That means they walked the talk and they freed the slaves and paid off the price to the masters. So the slaves were freed. Was that possible? Saya tak berapa jelas your point, Hajar Ramlah, insyaAllah. I was just wondering whether the Muslims and the Nabi at that time also freed the slaves by paying them off, by paying off their masters so that they were freed, So therefore, these slaves believed that that they had a right to live, and also they were freed from slavery from the masters because the Muslims paid off the debt or whatever the price value. Was it possible? Yes, betul. Yes, ada. Seperti Abu Bakar bebaskan Bilal. Betul. Yes. Betul. Yes. Setuju ini. Ya, betul. InsyaAllah, alhamdulillah. Okey. Ustaz, tambah satu. Boleh, sila. Dan juga the Okay. beauty of Islam also that tertarik pada si slave ni, para hamba adalah Islam tidak benarkan paksaan lah dalam agama. Jadi itu adalah satu kebebasan yang amat yang tertarik lah untuk mereka juga. Ini poin saya yang kedua lah. Saya nak ni. Alhamdulillah. Saya dah jawabkan. Alhamdulillah. Okey dah, alhamdulillah. Jadi poin yang pertama keadilan, poin yang kedua adalah kebebasan. Yes. Kebebasan yang dilihat ada pada Islam, yang tak ada pada apa yang menjadi akidah orang-orang di zaman jahiliyah. Kalau kita dapat senang cakap lah. Jadi ini dua poin ini, dan yang ketiganya mereka melihat akidah Islam mengajak kepada menyembah Allah Tuhan satu-satunya. Maksudnya adalah kalau menyembah Tuhan yang banyak, Tuhan yang banyak ini juga ada kastanya. Ada kata orang tu differencesnya, perbezaan-perbezaannya, kelainan-kelainannya. Di samping ada similarity-nya,
kesamaan antaranya. Satu Tuhan dengan satu Tuhan yang lain. Lata dengan Uzza berhak disembah. Tapi Lata berkuasa dalam satu segi, Uzza berkuasa dalam segi yang lain. Segi yang dikuasai oleh Lata tak dikuasai oleh Uzza. So akhirnya manusia boleh laga-lagakan Tuhan antara Tuhan-Tuhan ni sebenarnya. Boleh laga-lagakan. Aku nak ni, aku minta Lata. Aku nak itu, aku minta Uzza. Aku nak pakai kasut, aku minta Bata dan sebagainya. Jadi mereka boleh melaga-lagakan antara satu sama lain. Jadi kalau dalam hal manusia boleh melaga-lagakan Tuhan-Tuhan ni, siapa yang sebenarnya lebih superpower? Siapa lebih berkuasa? Tuhan atau manusia? Jadi mereka melihatlah akidah Islam memurnikan kepercayaan-kepercayaan seperti ini dengan menyerahkannya kepada Allah Tuhan satu-satunya, insya-Allah. Okey, kita sambung sedikit lagi, insya-Allah. Terima kasih atas perkongsian semua. Hajar Ramla dan seterusnya. Cikgu Saud. Baik, permusuhan terhadap Nabi ini peringkat yang kedua. Mula-mula dengan sahabat, para hamba sahaya yang terdiri daripada kalangan para sahabat. Yang keduanya, permusuhan mereka lakukan kepada para pengikut Nabi secara umumnya, iaitu para sahabat yang ada kedudukan. Macam pernah kita sebutkan, sahabat-sahabat seumpama Abu Bakar sendiri, wajahnya pernah ditampar dengan sandal. Dan sahabat-sahabat yang lain, Osman bin Affan yang ada kedudukan dan sebagainya. Kemudian mereka semakin berani dengan mengadakan permusuhan terhadap Nabi, mulai dengan kata-kata Nabi dituduh sebagai seorang tukang sihir, sebagai tukang tenung, sebagai penyair, dan akhirnya Nabi dituduh sebagai seorang gila. So ini hanya dengan kata-kata saja, tuduhan-tuduhan. Maknanya mereka nak psycho orang ramai, pengaruhi orang ramai agar jangan mendengar Nabi SAW. Maaf kalau saya bawa isu yang terkini bagi masyarakat kita. Sebagai contoh, kalau kita lihat agenda di sebalik mempromotkan ataupun adakan poll terhadap ustazah-ustazah kita, dalam poll lucah disebutkan baru-baru ini sampai ada sokongan 1000 plus dan sebagainya. Kalau kita lihat agenda seterusnya, sebaliknya, antara lain adalah untuk menghilangkan kepercayaan orang ramai terhadap asatizah kita, tenaga pengajar kita, pembimbing agama kita. Jadi bila ini datang, bermakna orang-orang sebagai pendakwah, pembawa dakwah, pembawa penyebar ajaran agama yang murni ini dengan sendirinya tercemar. Samalah macam Nabi dituduh sebagai tukang tenung. Tukang tenung boleh tenung nasib orang. Penyair yang hidupnya tak tentu arah. Begitu juga dengan tukang sihir dan sebagainya. Mereka nak menghilangkan wibawa Nabi sebagai seorang da'i, sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang Nabi dan Rasul. Akhirnya untuk orang ramai ini tidak mempercayai apa yang Nabi SAW sampaikan. Kisah dialog Utbah bin Abi Rabi'ah, salah seorang di antara pemimpin Makkah yang terkaya. Apabila ia datang, slow talk dengan Nabi untuk Nabi berhenti berdakwah, tapi Nabi SAW sebaliknya menolak ataupun secara tegas Nabi menolak
pujukan tersebut dan pertemuan para pemimpin Quraisy dengan Abu Talib dalam tawaran tukar-menukar Tuhan. Inilah dia. Apabila mereka datang bertemu dengan Abu Talib supaya Nabi ini, mereka datang bertemu dengan Abu Talib 2 kali, twice. Yang pertama ini dia, membuat tawaran dengan ganjaran yang besar. Abu Talib, pujuklah anak saudaramu, kalau dia hendak sembah Tuhan kita, kita sembah Tuhan dia dan sebagainya. Dan yang kali kedua adalah tawaran yang mereka buat untuk berikan ganjaran yang besar. Itu yang kita maksudkan. Kalau dia nak jadi raja, kita jadikan dia sebagai raja. Kalau dia nak jadi ini semua, itu peringkat yang seterusnya lah, kali kedua. Ini sebagai menunjukkan bahawa Abu Talib masih hidup di kalangan mereka. Sebab Abu Talib ni wafat 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi SAW. Baik, check time. Dah 11:05. Kita belum lagi masuk ayat pertama. Ala kulli hal, kita sentuh sedikit ayat pertama ini. Pertama daripada segi uslub menyeru. Kita dah maklum tadi disebutkan qul sebagai menunjukkan perintah daripada Allah. Sekaligus yang terkait dengannya adalah tawaran yang dibuat. Tawaran yang dibuat oleh orang-orang kafir ini untuk bertukar-tukar Tuhan. Kemudian, ya ayyuhal kafirun. Uslub ataupun gaya bahasa menyeru. Ya ayyuha. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu, wahai, aduhai, hai, dan yang sewaktu dengannya, bukan budaya bahasa kita. Tapi untuk bahasa Arab memang selalu diguna pakai. Dalam Al-Quran mengisahkan Nabi Musa turun daripada bukit Tur Sina, merasa marah dan kecewa dengan tindakan kaumnya yang hanya 40 hari saja Nabi Musa tinggalkan mereka, mereka sudah menyembah Tuhan anak lembu yang diperbuat daripada emas. Kecewa sangat. Dicampakkan alqal alwah, dicampakkan alwah, kepingan-kepingan batu yang tercatat di dalamnya firman-firman Allah, kitab Taurat ini. Dan ia segera mencapai adiknya Nabi Allah Harun, tarik kepala dan janggut Nabi Allah Harun. Dalam pada itu Nabi Allah Harun tetap sambil dalam keadaan sakit sebab tarik janggut dan sebagainya. Ya bena wahai anak ibuku. Ada perkataan wahai anak ibuku. Agaknya kalau kena orang kita, bila kena tarik kepala ke, kena tarik janggut ke, oi, tak ada otak ke? Kita pekik. Tapi bahasa Arab tetap menggunakan ya, wahai. Wahai ini, dia adalah adatun nida, iaitu alat, iaitu kata-kata dalam bentuk menyeru. Menyeru ni bukan bermakna mesti orang tu jauh. Oi, Cik Mat, di pasar ke? Gelang tutup hari ni. Umpamanya lah. So, contoh saja, orang tu jauh. Orang tu jauh. Hatta orang dekat pun. Macam umpamanya kalau saya berbual dengan Tuan Haji Syari kita. Dia kat depan saya bilang, ya Syekh. Ya, dia gunakan ya. Ya Syekh. Wahai. So
So ini adalah, kata orang itu, gaya bahasa yang lumrah diguna pakai hatta dalam penggunaan harian dan perbualan harian sekalipun. Yang mengandungi maksud pertama sekali adalah menarik perhatian secara lembut. Umpamanya, dalam perbincangan antara, contoh saya pinjam nama, Pak Mat, Pak Usop dengan Pak Dola berbincang, umpamanya, bincang. Tiba-tiba Pak Yunus nak mencelah. Dia mencelah, dia akan memulakan perkataannya itu dengan ya Syekh, umpamanya. Dia menggunakan ya. Bila ya ataupun uslub menyeru ini diguna pakai, bermakna ia adalah sesuatu yang perlu diberi perhatian. So point saya is perlu diberi perhatian. Ini culture dan budaya orang-orang Arab, bahasa Arab, dan Al-Quran pun mengguna pakai. Jadi apabila mereka datang bertemu dengan Abu Talib, kau pujuk anak saudara kau, bagi tahu dia, satu hari kita sembah Tuhan dia, satu hari dia sembah Tuhan. Lalu turun ayat ni, Nabi langsung sampaikan kepada mereka agar mereka ini akhirnya berikan tumpukan perhatian terhadap apa yang Nabi sampaikan. Sebab itulah hikmah di baliknya Allah menggunakan perkataan ya ayyuhal kafirun, al-kafirun. Wahai orang-orang kafir. Yang datang bertemu dengan Nabi, yang datang bertemu dengan Abu Talib, orang-orang seumpama Al-Walid bin Al-Mughirah, Utbah, Syaibah, orang-orang seumpama barisan-barisan pemimpin Makkah. Mereka semuanya, rata-rata mereka adalah orang-orang musyrik yang menyembah Tuhan yang banyak selain daripada Tuhan Allah. Tapi Al-Quran tidak menyatakan ya ayyuhal musyrikun, wahai orang-orang musyrik. Sebaliknya ya ayyuhal kafirun, orang-orang kafir. Sebab definisi kufur itu adalah enggan, tak nak, tak mahu. Jadi mereka ini datang dengan cadangan, tawaran untuk menyembah Tuhan, bertukar-tukar menyembah Tuhan adalah dasar mereka, dasar kufur. Dasar mereka kerana mereka enggan, mereka tak mahu. Maka itulah kita dapati hikmah. Allah berfirman, qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, sebab mereka ini memang enggan, mereka memang tak nak beriman. Kalau musyrikun masih lagi ada saki baki, sembah Tuhan Allah dan sebagainya. Inilah kalau kita perhatikan antara yang dapat sama-sama kita hayatinya untuk kali ini. InsyaAllah, kufur bermakna menutup, sedangkan menurut syarak kufur ialah tidak beriman kepada Allah. Ini dari sudut makna saja, ia bermakna menutup apa juga. Jadi termasuklah menutup pikiran mereka. Kalau kita perhatikan doa yang selalu ataupun ayat Al-Quran pun banyak.
perkataan wa yukaffiru anhum sayyi'atihim. Umpamanya. Dan mengkafirkan daripada mereka kesalahan-kesalahan mereka. Kalau direct translation berdasarkan makna asal. Tapi yukaffiru anhum sayyi'atihim bermakna menutup ataupun menghapuskan dosa-dosa mereka. Jadi orang yang bertaubat tu Allah menghapuskan dengan cara ini ibarat cerita lama kita tutup. Dah tak ada cerita bila seorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kufur juga bermaksud ingkar ataupun enggan, yang inilah insya-Allah akan sama-sama kita hayatinya pada kita sambung dalam pertemuan kita yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. So kita berhenti di sini 11:14 minit. Kita buka kepada teman-teman para jamaah kalau sekiranya ada penambahan ataupun soalan-soalan sebelum kita menutup Zoom kita ini, Zoom kita pada kali ini insya-Allah. Silakan. Yang nak bercakap tu silakanlah unmute. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Tuan Haji Tarikh. Silakan. Silakan insya-Allah. You mute. Unmute kan dulu. Datang turunnya surah ni membebaskan orang kafir. Ini yang tak disuka oleh tuan-tuannya lah. Orang hamba saya. Jadi kerana itu yang dia tuan-tuannya ini tak bersetuju akan agama yang dibawa oleh Nabi lah. Itu salah satu aspeknya. Yes. Salah satu sebab mereka menentang Nabi sebab meletakkan maknanya mereka akan kehilangan kuasa pemilikan hamba. Ya. Okey. Terusnya bagi hamba pula ini satu opportunity membebaskan diri macam terbuka pagar tu dah bebas. Jadi itu yang jadi hamba dengan Tuhan boleh belaga. Betul. Setuju. Terima kasih Haji Tuan Haji Tarikh. Alhamdulillah. Insya-Allah. Ada yang lain penambahan? Tuan Sultan kita ke? Baik, mungkin kalau tak ada, kita berhenti di sini dulu insya-Allah. Kita akan sambung insya-Allah. Kita masih lagi berligar di ayat 1 pun insya-Allah dalam menghayati surah Al-Kafirun ini. Sekali lagi bagi pihak masjid, terima kasih semua atas kebersamaan kita dalam Zoom ini. Dan insya-Allah untuk minggu akan datang kita akan sambung dengan izin Allah. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita nikmat pertemuan seperti hari ini dan juga hari-hari yang lalu insya-Allah. Terima kasih kepada Cik Afiqah yang menjadi host pada pagi yang berbakti ini. Marilah sama-sama kita saling doa mendoakan antara sesama kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pimpinan, perlindungan, kesihatan, keafiatan kepada kita sekaliannya insya-Allah, dan senantiasa merahmati segala usaha yang kita lakukan insya-Allah. Dan mari kita akhiri dengan tasbih kafarah wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih.